Baik, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya, Ustaz Hafizuddin Syari. Sekarang saya akan meneruskan mengenai apakah kesan yang berlaku terhadap penderaan ini kepada kanak-kanak atau pelajar sekolah itu sendiri. Jadi saya bahagikan kepada tiga perkara, iaitu dari segi penderaan ini mengakibatkan daripada imej itu sendiri boleh tercalar. Kemudian reputasi sama ada guru tersebut, uh, sekolah ataupun murid, reputasinya akan tercalar. Dan juga hubungan di antara guru dan murid itu menjadi tidak baiklah. Jadi saya bagikan kepada beberapa perkara ini yang boleh dilihat dalam kolom warna kuning ini. Hubungan guru bersama pelajar, ibu bapa dan rakan sejawat tidak menjadi baik. Ini yang dikatakan apabila kita terlibat dengan kes penderaan ini, maka hubungan kita, relationship kita antara kita sendiri dengan student, sedangkan kita yang mengajar mereka setiap hari, dan juga ibu bapa dan juga rakan-rakan guru ini menjadi tidak baik sebab kita akan dipandang serong oleh orang lain. Kemudiannya, reputasi dan imej sekolah akan jatuh. Apabila berlaku penderaan, ia tidak akan lari daripada uh, pelbagai pihak akan terlibat, terutamanya PPD, JPN kalau mengakibatkan kes polis. Dan ini akan menyebabkan sebuah institusi pendidikan sekolah itu sendiri terkenal, menjadi viral oleh masyarakat dan akan menjatuhkan, mencalarkan imej sekolah itu sendiri. Dan juga merosak dan mencemarkan imej profesion perguruan. Profesion perguruan ini kalau kita tengok etika terhadap pelajar, ada etika terhadap guru, etika terhadap tanggungjawab profesion sebagai seorang guru, kan menyebabkan orang memandang serong terhadap guru kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Maka seorang yang melakukan penderaan terhadap pelajar, baru-baru ini juga ada kes kan. Jadi akan sedikit sebanyak akan mengakibatkan orang memandang bahawa kerjaya sebagai guru ini satu profession yang tidak baik. Jadi boleh merosakkan. Sedangkan mengajar satu ilmu itu man ta'allamul Quran wa 'allamahu wa khairun minan nas. Atau kama qala, itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang mengajar dan mempelajari Al-Quran, maka orang yang baik. Samalah juga dengan profesi perguruan. Kita mengajar, pendidik, mendidik pelajar. Jadi apabila berlakunya kes penderaan ini mengakibatkan orang memandang serong dan akhirnya profesi guru menjadi tidak relevan, menjadi sebegitu besar lah kalau kes ini berlaku. Jadi kes penderaan, kesan penderaan kanak-kanak sangat buruk yang bersifat jangka masa panjang. Kalau ada kes penderaan ini, bukan sahaja mengakibatkan pada ketika tersebut berlaku, tetapi mengakibatkan uh, kesannya itu, orang kata long distance lah, long last kan, uh, utamanya dari segi emosi. Emosinya akan terganggu dan boleh mengakibatkan depresi, anxiety, dan paling teruk boleh mengakibatkan bunuh diri dalam kalangan pelajar. Dan juga natijahnya prestasi mereka dalam akademik akan merosot. Uh, Tidak boleh tidak, apabila kita sering, hatta kalau kita sering memarah pelajar sekalipun, akan menjejaskan tumpuan mereka di dalam sesi PDP yang akhirnya mengakibatkan mendapat keputusan yang tidak baiklah. Kemudiannya faktor berlakunya penderaan. Kalau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan ini, apakah menjadi signifikan kepada seorang guru itu untuk mendera pelajar?
Apa faktor yang menyebabkan seorang guru itu bertindak di luar kawalan? Pertama adalah penyalahgunaan dadah. Ya, itu memang ada dalam kod etika kerja kerajaan, tidak boleh mengambil sebarang ubat yang terlarang. Masalah dadah. Dan dadah ini dalam Islam sendiri kita tahu satu perkara yang haram untuk diambil, dan sekiranya ada dari kalangan guru mengambil dadah, maka KPM sendiri uh, memang akan membuang nama tersebutlah menjadi seorang guru. Dan ini pengurusan emosi yang tidak stabil, tiada kesedaran agama, pelonggaran penguatkuasaan. Pengurusan emosi yang tidak stabil ini saya masukkan sekali dengan tiada kesedaran agama. Jika seseorang guru itu memahami, mendalami ilmu agama dengan baik, maka dia boleh mengawali emosi dia itu sendiri dengan baik. Sama juga, kita nak melahirkan pelajar dalam pembelajaran abad ke-21 ini, dalam falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, kita nak melahirkan pelajar yang cemerlang dari sudut jeris, jasmani, emosi, rohani, intelektual, dan juga sosial. Tetapi kalau dari segi emosi ini, kalau guru sendiri tidak boleh nak atasi, bagaimana kita nak lahirkan para anak bangsa yang cemerlang dari sudut jeris ini. Jadi daripada guru itu sendiri perlu mengawali emosi daripada bertindak di luar kawalan. Dan juga kelonggaran penguatkuasaan ini, kita nampak masih ada lagi kelompongan dalam sistem kita. Kadang-kadang guru itu terlepas begitu sahaja, tidak diberi kuasa ataupun hukuman ataupun dendaan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik, antara yang lain adalah merupakan tekanan masalah ekonomi atau beban kerja yang dihadapi oleh ibu bapa, juga salah satu pelakunya penderaan kanak-kanak. Ini dalam isu yang lain, bukan sahaja penderaan kanak-kanak ini di sekolah. Walaupun kita sedang belajar tentang profesi perguruan ya, tapi tak menyebut juga tentang penderaan kanak-kanak. Ini juga berlaku di kawasan rumah. Jadi ini walaupun di luar kawalan seorang guru kerana berlaku di rumah, tapi kita perlu melihat juga kepada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak murid supaya tidak berlakunya penderaan ini di rumah, dan kita perlu aware lah dengan perkara tersebut. Dan juga ramai ibu bapa yang menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut. Mereka sering melepaskan tekanan tersebut dengan menyakiti atau memukul anak-anak. Itu dirubah, malah benda perkara ini pun boleh berlaku di sekolah disebabkan tekanan emosi ataupun masalah ekonomi. Apakah cadangan yang kita boleh lakukan untuk mengatasi isu penderaan dari kalangan guru terhadap pelajar? Yang pertama adalah tingkatkan kesedaran agama dalam diri. Kalau kita sebut tentang kerohanian terhadap Tuhan itu, ala bizikrillahi tatma'innal qulub, bukankah dengan Allah itu hati akan menjadi lebih tenang? Maka seseorang guru itu terlebih dahulu perlulah uh, mempunyai sifat ubudiyah yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang guru mempunyai sifat tersebut, maka dia boleh berfikir secara rasional, berfikir secara positif, dan tidak melakukan sesuatu di luar uh, emosi beliau. Dan juga tidak memberi tekanan terhadap kehidupan. Maka seorang yang mendalami ilmu agama boleh mengawal dirinya dengan sebaik mungkin. Kedua adalah kita sebagai guru perlu mewujudkan kaunseling kepada guru. Kita dapat lihat sendiri di setiap sekolah, institusi pendidikan atau institusi perguruan, institusi universiti awam, banyak khidmat kaunseling. Tapi kepada pelajar, bagaimana dengan guru? Kalau boleh kita wujudkan khidmat kaunseling ini kepada guru juga.
guru itu sendiri malu untuk ataupun mempunyai kos yang tinggi sekiranya kita berjumpa dengan pakar kaunselor yang swasta. Jadi apa salahnya kalau di sekolah tersebut pihak unit bimbingan kaunseling menjadikan satu slot kepada guru sekiranya ada guru yang ingin menceritakan tentang masalah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan seberingkasnya boleh menurunkan lagi mereka punya tahap emosional ataupun boleh berkongsi masalah dan juga mendapat penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah penguasaan undang-undang. Undang-undang perlu lebih ketatlah oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri supaya guru-guru ini tahu dan juga amalkan dengan sebaik mungkin dan mereka rasa gentarlah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik tersebut. Masalah penderaan kanak-kanak boleh diatasi dengan memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak pada orang ramai. Perlu wujudkan pelbagai inisiatif, langkah untuk kita banteras tentang isu ini, terutamanya dari segi marketing dan juga kita membuat iklan kepada orang ramai, kita lakukan konsultan ataupun ceramah tentang isu penderaan ini kepada kanak-kanak dan juga kepada orang ramai. Kepada kanak-kanak itu sendiri kita boleh bagi tahu sekiranya terlibat dengan kecurigaan, penderaan ataupun sebagainya, boleh membuat aduan kepada penguatkuasaan yang berikut. Kepada orang awam pun begitu. Jadi perkara ini akan lebih bersifat komuniti. Jadi semua orang boleh menjaga antara satu sama lain. Walaupun kita tidak saling mengenali, tetapi disebabkan kita ada rasa memberi kemanusiaan, kita membantu orang lain. Sebab benda ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Banyak perkara ini berlaku. Jagaan kanak-kanak di taska, di sekolah, di asrama. Jadi oleh itu kita sama-sama boleh membanting tulang untuk mengawal ataupun melaporkan kepada pihak berkuasa tentang apa perkara yang berlaku. Jadi secara rumusan, dalam apa yang kami bawa ini, apa yang kami bentangkan ini adalah penderaan kanak-kanak merupakan satu perkara yang keji lah. Balhum adal, dan malah itu adalah yang lebih teruk perbuatannya, sebab dalam agama Islam, dalam sudut pendidikan untuk perkembangan kanak-kanak, psikologi mereka, itu semua perkara itu tidak baik dan memberi satu aura yang negatif kepada kanak-kanak untuk mempelajari ilmu. Dan mereka boleh terbantut tumbuh-besaran mereka dan juga perkembangan intelektual mereka itu sendiri. Kerana anak-anak merupakan amanah yang Tuhan turunkan kepada kita. Kita yang membentuk mereka itu. Mereka itu seperti kain putih. Jadi ibu bapa, gurulah yang mencorak anak-anak tersebut bagaimanakah mereka akan menjadi insan pada masa akan datang. Mereka lah cerminan diri kita. Kalau begitulah yang acuan yang guru terapkan kepada mereka, maka apabila mereka sudah besar nanti, mereka juga boleh bertindak sedemikian. Malah lebih teruk lagi. Jadi sayangilah anak-anak dan kita sama-sama jauhilah kes penderaan ini dan jangan sesekali kita mendera pelajar. Jadi kesimpulannya, kerjasama dari kalangan komuniti, sekolah, murid, guru amat penting untuk menangani isu penderaan. Walaupun isu penderaan menjejaskan reputasi seorang guru, namun masyarakat perlu bijak untuk bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Seperti yang diulaskan dalam kesan berlaku penderaan tadi, dia boleh mengakibatkan profesion keguruan itu imejnya tercalar. Jadi kita perlu tanamkan juga kepada masyarakat bahawa jika seseorang guru itu bertindak
sedemikian guru yang lain uh, tidak terkena terhempiasnya. Guru itu adalah guru itulah. Kalau guru yang baik, kita kena tanamkan dalam kalangan masyarakat mereka itu dari kalangan orang yang baik. Bukan kerana nilai titik, apa tu, kerana nilai titik rosak susu sebelangnya. Dan kerana guru itu kita terus menunding jari tentang kesalahan guru dan juga sekolah tersebut. Jadi tidak bolehlah begitu. Jadi sama-sama kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang guru untuk sentiasa memperbaiki diri dan tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar batas syariat Islam itu sendiri. Itu sahaja daripada kami. Aku qaul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih diucapkan kepada Semanalan Dr. Christina sebagai tenaga pengajar kepada subjek teknologi dan media, dan juga video ini khas untuk kepada perbahasan terhadap etika profesion keguruan yang diajar oleh Cikgu Tuan Haji Rafai. Jadi serba sedikit ini adalah pembentangan kami berdua, dan bukan sahaja habis di sini tetapi ilmu ini adalah untuk disampaikan kepada orang-orang yang lain kerana isu peneraan ini bukan isu yang baru. Isu yang lama tetapi masih lagi hangat diperkatakan sehingga sekarang. Kerana apa? Kerana masih lagi banyak kes penderaan yang berlaku di Malaysia ini. Jadi sebab itu kami mengambil topik ini sebagai topik yang perlu diulas dan perlu dipandang penting oleh semua guru-guru, ibu bapa, murid dan juga komuniti di Malaysia itu sendiri. Jadi itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.